Assalamualaikum dan selamat malam kepada para penonton kita pada malam ni. Bersama dengan saya Amira dari Mr. Pepper HQ. Okey, jadi pada malam ni kita sebenarnya menjemput salah seorang stokis hebat kita dari Kelang. Okey. So jadi bersama dengan saya malam ni iaitu Tuan Syafiq. Jadi Tuan Syafiq boleh perkenalkan sedikit tak mengenai diri Tuan? Kenalkan sedikit Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Husin, merupakan stokis untuk Mr. Pepper bagi daerah Kelang. Tapi daerah Kelang ni dia besar, jadi saya cover belah Kelang Selatan. Kita cakap Kelang Selatan ni area Taman Sian Dalas, Kampung Jawa, Taman Sentosa sampai ke Bukit Tinggi, semua itulah dia ada course dia tu, lebih kurang. Okey, Tuan boleh saya tahu Tuan ada pekerjaan tetap ataupun Tuan memang businessman? Saya ada pekerjaan tetap. Pekerjaan hakiki saya adalah seorang guru. Oh, guru. Saya merupakan seorang guru. Guru subjek apa tu? Okey. Kalau ikut dari segi belajar saya major dalam matematik. Major dalam matematik. Tapi untuk tahun ni saya ajar juga pendidikan untuk bahasa Inggeris. Saya juga ajar. Okey. Pagi tadi baru siap lah kan PDPR. Faham, patutlah. Okey. So saya nak tanyalah Tuan, macam mana Tuan Syafiq boleh terfikir untuk berniaga? Okey, tentang berniaga ni sebenarnya memang dah jadi kita cakap darah daging dalam keluarga saya juga. Daripada saya kecil lagi telah dipupuk untuk berniaga. Sebab tu kalau nak kata macam mana terfikir berniaga tu memang dalam minat kita untuk nak berniaga lah. Dan kalau saya kongsikan daripada saya sekolah rendah lagi dah pandai nak berniaga. Saya cerita lah. Okey. Faham? Okey. So jadi macam mana Tuan Syafiq boleh kenal dengan Mr. Pepper ni? Okey, permulaannya ialah berkenaan dengan saya cuba untuk nak membantu kedai frozen mak ayah saya di Taman Sian Dalas, Kelang. Jadi cari produk-produk untuk nak menambahkan produk itu antara asalnya lah. Jadi saya buka Facebook dan jumpa berbagai jenis produk. Dalam ketika itulah saya terjumpa Mr. Pepper tu. Waktu tu tengah awal-awal PKP yang pertama pada 18 Mac 2020. Faham. Okey, waktu Tuan pertama kali jumpa tu Tuan dah start ambil berapa stok? Adakah terus jadi stokis ataupun ejen je ke? Ataupun cuba dulu rasa? Okey, permulaan tu saya order sebagai ejen dulu. Saya order 10 pack. Dan kemudian masa tu penghantaran masih pakai lagi courier. Jadi risau juga sebab dah nak masuk 2 hari baru sampai. Tapi Alhamdulillah kita dapat dengan dalam keadaan baik. Jadi bila kita jual di kedai memang masa tu laju betul. Laju sangat. Dia habis dalam masa tempoh tak sampai sehari. Jadi dekat situ yang buat saya terus nak order lagi dengan Puan Zulaika. Masa tu saya berhubung dengan Puan Zulaika HQ kan. Dan kemudian bila saya nak order tu dah tak nak order 10 dah. Kita terus nak order 100 untuk jadi stokis. Masa tu saya sampai ke Melaka untuk pergi ambil. So masa tu sempatlah kita dapat pergi ke HQ yang lama di Alor Gajah kan. Betul. Sekarang dah di iPro, sempat datang. Lepas tu pun tak sampai berapa hari habis juga 100 pack tu. Habis terus. Lepas tu saya order lagi. Bos kita Tuan Fahmi sendiri datang hantar. Itu antaranya satu yang pernah saya dapat lah masa mula-mula awal-awal dengan Mr. Pepper. Faham? Jadi Mr. Pepper ni memang betul bantu lah juga dalam market kan. Okey. So jadi Tuan jual dekat frozen kedai frozen saja ke ataupun Tuan ada promote juga dekat Facebook, WhatsApp ke, macam mana? Okey, dalam Facebook, dalam WhatsApp group pun saya ada juga promote. Dalam Facebook dah tentu, lepas tu kadang-kadang saya sponsorkan juga supaya dia lebih meluas.
Kalau di kedai frozen setakat ni ada 2 kedai frozen yang saya hantar as consignment lah, termasuk dengan kedai parent saya di Damansara Alas, dan satu lagi di Kopi Rahmat di Berjaya Park, Kota Kemuning. Itu antara kedai yang saya letak as consignment lah. Consignment ni kita perlu modal sikit lah, letak di kedai mereka kan. Okey. So jadi sebelum Tuan join Mr. Pepper ni kan, apa antara cabaran yang Tuan hadapi? Contohlah kan macam kekangan wang ke atau macam mana? Okey, cabaran yang saya hadapi sebelum join Mr. Pepper yang saya hadapi masa tu ialah berkenaan dengan mendapatkan stok. Jadi pada ketika tu lagi pula tambah dengan PKP, jadi kita punya pergerakan jadi terhad kan. Itu yang saya betul-betul gamble betul sebenarnya masa saya pergi ke Melaka tu. Sebab saya pergi Melaka lebih kurang 2 kali. Kali pertama saya pergi tu saya boleh terlajak sampai ke Air Keroh. Lepas tu masuk ke Simpang 4. Tapi sebab tak sedar tu terlajak ke Air Keroh. Dalam Melaka tu masuk ke Air Keroh nak patah balik, kira ada roadblock polis kan yang pelik. Kenapa nak pergi ke tempat ni tapi ada dekat sini. So kita explain yang kita terlajak semua. Jadi menyeramkan jugalah bila kena tahan dekat roadblock tu, sebab dia inquiry perkara yang yalah bagi dia pelik lah kan. Tapi kita katalah kita baru datang kat situ, jadi tak apa familiar lah tempat. Walaupun sebenarnya kampung wife pun ada juga dekat Melaka kan. Satunya kita tahu kan. So tu antara cabaran dia bab stok. Dan saya beritahu terus terang lah, awal-awal masa tu dengan ejen yang begitu ramai masa tu sehingga 13 orang, saya pernah dapat stok 420 pack saya order. Dalam tempoh kira dapat stok tu pagi pukul 1, masa tu sampai malam pukul 1 pagi baru sampai kan. Dia dapat hantar pakai van lagi masa tu kan, melalui Mr. Pepper. Esok tengah hari dah habis 420 pack. Masa tu punya lajunya kan. Tapi sekarang ni kebanyakan ejen-ejen saya ni dah jadi stokis lah. Tu yang kita pun dah bahagi-bagikan kan. Lebih kurang. Okay, cabarannya berkaitan dengan yang alright, okay. Jadi sekarang ni kan ada berapa orang tim under Tuan? Kalau dalam kiraan. Okay, kalau ini sebenarnya saya masih baru nak membina semula. Sebab masing-masing dah jadi stokis satu. Lepas tu saya tengok lepas pasca PKP yang lepas PKP 1, PKP 2, kebanyakan ejen-ejen yang sebelum ni saya beri peluang untuk mereka membantu menjana pendapatan, mereka dah mula kembali ke pekerjaan masing-masing kan. Jadi ada yang dah tak sempat. Saya tengah membina balik lah tim tu. Di nak kata berapa tim tu saya belum lagi decide, tapi buat masa ni tengah train beberapa orang. Okey. So jadi soalan yang ni adalah soalan yang sangat ramai orang nak tahulah kan. Jadi saya nak tanya Tuan lah, berapa pencapaian last month Tuan, dan juga kalau ikutkan total sale untuk keseluruhan tahun ni Tuan dapat berapa? Mak, itu soalan yang agak-agak je lah. Sebab saya beritahu kalau yang last month saya ingat lebih kurang tak banyak lah, lebih kurang RM6,800, RM6,840. Kalau untuk for this year kan, saya tak berapa nak ingat lah, tapi lebih kurang kan dah bulan berapa, bulan 6 lah kan. Sebab saya ada 2 bulan yang saya terpaksa stop baru-baru ni pasal saya renovate rumah. That's why agak berlari sikit lah sekejap kan. So kalau kata lebih kurang dalam 6,000, 7,000 per month tu, tidak by 2 months lebih kurang 28 ke 3,000 lah, lebih kurang. Lebih kurang lah saya boleh katakan. Okey. So jadi saya nak tanya Tuan lah kan, sebenarnya apa yang Tuan rasa Mr. Pepper ni dah bantu dari segi bahan marketing, dari segi kelas kan, setiap minggu ada coaching dari founder, hadiah galakan, semua tu membantu tak kan Tuan? Betul Tuan, betul Puan. tentang apa Mr. Pepper ni, sebenarnya saya tengok sistem dia memang lain macam lah bagi saya katakan kan. Macam mana usaha yang dibuat untuk nak menambahkan sales dengan beri galakan hadiah kepada ejen, kepada pembeli, kemudian coaching kepada ejen. Walaupun saya perasan kadang-kadang bila dia terlalu banyak sangat kita sampai tak boleh nak kejar dah kan.
Sebab macam saya pun dalam masa sama ada juga kerja Kiki, tapi pada saya benda tu sebenarnya membantu, sangat membantu kalau kita betul ikut dan kita dengar. Dan sebenarnya kita kena berani sebenarnya dalam hal ni. Sebenarnya cabaran kita berdepan dengan yang kita hadapi selama ni adalah diri kita sendiri. Kita takut produk ni boleh pergi ke, kalau kata saya sebarkan nanti apa orang kata, kan, benda-benda macam ni kan. Kita kena beranilah untuk nak market dan jangan fikir apa orang kata sebenarnya. Itulah. So banyak Mr. Paper membantu, sebab pada saya PKP 1.0 dulu ramai yang terkesan tak ada kerjaan. Saya dapat bagi mereka peluang, sebab ada yang tinggal di kawasan Pasar Puri. Jadi mereka ada Pasar Puri kan, seluruh tinggal Pasar Puri. Memang dia dah hilang kerja. Dia post je tentang word yang kita dah susun dengan gambar, dapat satu hari sampai RM200 keuntungan. As agent kan dia boleh dapat margin besar. Jadi itu jadi pendapatan untuk dia boleh beli barang dapur untuk keluarga dia secara tak langsung. Memang saya beritahu lah, itu antara yang saya tak boleh lupa apa yang saya daripada bantu ejen-ejen saya sebelum ni. Jadi lepas join Mr. Pepper ni kan, tuan rasa apa yang beza tuan sekarang dengan dulu? Bezanya saya memang, mana nak cakap kalau kita katakan kita nak tinggalkan produk Mr. Pepper ni untuk kononnya lah, kita cakap kita nak buat bisnes lain ataupun macam mana cakap, ada banyak bisnes sekalipun. Dan bagi saya dalam banyak ni, Mr. Pepper ni antara yang saya fikir kita tak terfikir untuk nak lepaskan. Dan kita akan tetap terus berniaga dia walaupun apa pun yang akan berlaku lah kan. Itu antara yang saya rasa lah, sebab saya beritahu sebab saya membantu kedai untuk mak ayah saya tu secara tak langsung. Banyak lah sebenarnya hilang, dan juga berbagai jenis jenama produk yang menghubungi saya untuk nak kita marketkan semua. Tapi ada setengahnya yang sekadar kira saya marketkan di kedai je lah. Tapi macam Mr. Pepper ni antara yang kira saya tetap sale macam lain daripada luar daripada kedai. Maksudnya sebab saya sendiri kan as a stockist, kira saya letak kedai as agent saya lah, macam tu. Okay, so sebenarnya kita dah sekejap je kita sembang kan. Kita dah di akhir soalan. Jadi saya nak tanya, nak rasa santai pun macam skema juga kan. Okay, so saya nak tanyalah last word tuan. Okay, saya nak tanya, apa kata-kata terakhir tuan lah untuk kita punya para penonton sekarang ni, untuk orang di luar sana yang terkesan dengan PKP kan, baru je berhenti kerja, yang nak start bisnes tapi takut-takut, apa kata-kata semangat tuan untuk mereka? Okay, kata-kata semangat pada mereka yang terkesan di luar sana. Saya sangat faham tentang situasi tu, sebab sebagai guru pun ada anak-anak murid keluarga yang memang susah. Dan dalam masa yang sama pun saya juga terlibat dengan ayah saya selaku pengurusi Perkim Kelang. Kita membantu orang susah ni. Kita tahu sangat orang yang terkesan ni memang dia punya susah yang luar biasa pun ada kan. Jadi kita nak sekadar bagi kata-kata semangat ni, kadang-kadang bagi saya takut kita tak cukup mampu ataupun nanti orang cakap kita sepandai cakap saja kan. Tapi saya perlu juga share, jangan putus asa, dan kalau boleh cari jalan juga macam mana untuk nak menambah pendapatan. Macam contoh dengan saya ni kan, saya faham dari isu stockist, kadang-kadang dia kena ada satu restriction dengan ejen-ejen untuk kita kena ambil top amount minima kan, dengan stockist mereka kena ambil 10 pack. Tapi saya just bagi tahu ni lah, nanti kantor lah dengan HQ kan kita, tapi bukan kita apa, tapi maksudnya dia memang peniaga dan dia memang nak jual kambing perap Mr. Pepper, ayam perap Mr. Pepper ni kepada customer. Jadi pada ketika tu modal pun tak ada. Jadi saya boleh anggap masalah macam saya consignment pada kedai pun, saya consignment sampai beribu kan. Setakat nak consignment pada ejen macam ni pada saya berapa. Dan ini saya beritahu macam mana part kita as stockist membantu balik mereka. Dan tak ada timbul isu kena ambil 10 minima. Mana kalau masa tu dia boleh hantar, ada customer nak beli 2, dia boleh ambil dengan saya 2, dia pergi hantar, dia dapat bayaran, dia bagi balik bayaran tu kat saya, dengan kemudian dia terus ada keuntungan dia. Secara tak langsung
dia ada sesuatu untuk dia beli barang dapur, at least lah yang saya nampak kalau melalui jualan Mr. Pepper. Tapi itulah kata-kata semangat saya dekat sini, jangan putus asa dan sentiasa mencuba kan, dan tawakal, doa dan tawakal kepada Allah lah apalah sekali lepas kita dah berusaha. Itu yang saya boleh kongsikan lah. Okay. So sebenarnya saya pun terkesan jugalah benda ni kan, macam apa yang tuan cakap tu betul kan. Ada certain stockist dia pun buat macam ni. Macam kita tahu yang ada orang betul-betul susah, dia tak mampu nak ambil 10 paket. Jadi kita start dengan 5 paket dulu pun tak apa kan, as long as dia betul-betul nak buat benda tu kan. So saya kita nak tanya perasan lah. Okay. Kita boleh perasan ada orang yang kadang-kadang dia nak ambil kesempatan, dia beli satu tu sebenarnya dia makan sendiri, lepas tu dia senyap lama, dia bertanya lagi. Tapi kita berniaga kan, jadi kita bawa nama Mr. Pepper, jadi kita pun takkan nak marah dia, tapi kita just okay tak apa, beli tetap. Yang penting produk Mr. Pepper tu dinikmati juga oleh orang macam ni pun ada juga. Kita ada juga yang kita jumpa macam-macam ragam kan dalam perniagaan ni. Okay. So saya nak tanya tuan lah kan, kalau lah ada antara penonton yang berminat untuk join team anda tuan, kat mana dia orang nak contact? Oh okay, kat mana nak contact saya ada page Stockist Mr. Pepper Taman Sri Andalas. Itu saya letak taman tu sebenarnya bukan pasal kita dalam taman yang Stockist kan, tapi saya nak bagi mereka nampak base saya di mana lah. Tapi kalau ikut kawasan, saya di kawasan Kelang Selatan. Dan dengan sistem agent to you, saya lihat agent sekarang ni dah boleh berada di mana-mana. Jadi kalau kata ada yang berada di Pulau Pinang ke di Johor ke yang nak jadi agent bersama dengan saya pun boleh menghubungi saya melalui page tersebut ataupun di nombor saya di 0192444385. Jadi apa-apa kita boleh bincang dan kemudian saya boleh guide dan bantu mereka lah dengan bantuan DHQ Mr. Pepper sendiri lah. Daripada Cik Amira dan rakan-rakan ramai yang sangat bantu, dan ejen-ejen yang baru memang akan dapat rasakan macam family dalam tim Mr. Pepper ni. Kita punya ukhuwah kita untuk nak mencari rezeki, dalam masa yang sama kita ada kita punya kita cakap semangat sama-sama macam satu keluarga. Okay. So terima kasih banyak lah kepada Tuan Syafiq. Kepada yang menonton pun thank you so much. Okay, saya nak ucapkan terima kasih lah sebab Tuan Syafiq sudi luangkan masa, pengalaman, sharing kan. Okay, semoga kita jumpa lagi lah lain kali kan. InsyaAllah. Okay, so itu sahaja untuk malam ni. Amin. Okay, itu sahaja untuk malam ni. Kita jumpa next time. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.